Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Cybernetics. Bersama saya, Cik Man daripada Diploma Multimedia Kreatif Semester Keempat. So, untuk minggu kali ni, mana yang setia menonton Sembang Santai setiap minggu dengan moderator, dengan jemputan host yang berlainan setiap minggu. So, mesti ramai tanya apa topik kita untuk minggu ni. Sebelum saya mulakan dulu, saya nak beritahu yang kita punya untuk kes COVID-19 yang masih melanda kita masih menunjukkan 4 angka dan tak silap saya ada berapa kematian. Harapnya semua tak ada masalah, semua jaga kesihatan, patuhi SOP yang ada. So, untuk topik kita pada minggu ni, Sembang Santai minggu ni, bully cyber. Okay, bully cyber. So, bully cyber ni topik yang panas jugalah, panas. Setiap orang pernah merasa dibuli di social media. Lagi-lagi sekarang ni zaman teknologi. Kita ada Instagram, ada WhatsApp, ada semualah platform, and even dan macam-macam platform ada. Semua boleh dijadikan, kita boleh kaitkan dengan bully cyber ni. Okey, untuk moderator kita, saya perkenalkan Puan Farah. So Miss, perkenalkan diri Miss dulu dekat semua. Terima kasih Cik Man. Assalamualaikum. Saya moderator untuk hari ini. Boleh panggil saya Puan Farah. Dan bersama saya adalah orang yang pakar untuk mengupaskan isu hari ini, iaitu cyberbully. Jadi saya memperkenalkan bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man, terima kasih moderator kita, Puan moderator kita iaitu Puan Farah. Saya perkenalkan diri saya Puan Rahayu. Saya adalah ketua program bagi Diploma in Cyber Forensic. Okeylah, pada saya lah, bully cyber ni memang berkait dengan teknologi sekarang. So, boleh tak Miss kongsikan benda yang berkaitan bully cyber ni? Lagi-lagi dia sekarang bukan di kalangan remaja je, semua golongan. Semua boleh kena. Kadang yang tak tahu menahu pun tak tahu kena juga. Boleh Miss mulakan? Terima kasih Cik Man. Sekarang ni kalau kita tengok bully, kes bully sekarang ni dia tak sama macam dulu. Dia ikut kepada perkembangan teknologi sekarang. Kalau dulu bully, kita akan membuli secara berdepan. Tapi sekarang zaman pun dah canggih. Kita dah ikut perkembangan teknologi yang sekarang ni. Cara bully sekarang pun dah tak sama. Dia dah berbeza sebab dia dah ikut dah perkembangan zaman sekarang. Jadi untuk mengupas topik ni, saya nak tanyalah dengan Puan Rahayu. Apa sebenarnya yang diperkatakan sebagai cyberbully tu? Kita mulakan dengan takrifan dulu ya Puan Farah. Cyberbully dalam bahasa Inggeris, bully cyber adalah dalam bahasa Melayu. Jadi sebenarnya takrifan dia adalah cyberbully ini adalah satu keadaan di mana seseorang akan mengancam, atau memalukan atau menakutkan individu yang lain menggunakan sebarang teknologi, sebarang medium elektronik, menerusi aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam medium elektronik tersebut. Contoh sekarang ni kita ada medium elektronik, kita ada smartphone, kita ada tab, kita ada laptop, tu kan Puan Farah? Dan ada medium yang lain. Dan di dalam medium ini kalau kita tengok, kita ada banyak perisian. Kita ada WhatsApp, kalau handphone kita ada Twitter, media sosial lah. Dan kita sekarang ni pun lagi meledak adalah penggunaan ramainya pengikut-pengikut kepada gamers. Permainan cyber ini. Jadi ini semua adalah medium di mana banyak terjadinya bully cyber. Maknanya kalau kita melakukan sesuatu yang akan mengancam ataupun menakutkan ataupun memalukan seseorang melalui medium-medium ini, itu dikatakan sebagai bully cyber. Jadi sekarang ni memang penggunaan teknologi kita pun memang tak boleh nak halang. Semua lapisan berpeluang, semua
semua lapisan masyarakat, even daripada kanak-kanak hingga orang dewasa semuanya menggunakan media sosial. Jadi mesti akan ada pelbagai bentuk cyberbully ataupun bully cyber ni. Mungkin kita boleh nak tahu jugalah apa jenis-jenis yang selalunya ada yang boleh kita nak kaitkan tu adalah sebagai bully cyber. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok macam saya pula selama ni kadang-kadang mungkin saya rasa saya pun sebenarnya antara mungkin mangsa atau juga saya mungkin jadi pemangsa. Okay, disebabkan bully cyber ni sebenarnya ada banyak kategori dia. Okay, kita tengok kategori yang pertama. Jenis bully cyber yang pertama adalah gangguan atas talian. Okey, gangguan di atas talian ni adalah sama ada kita sebagai pemangsa menggunakan mesej, teks mesej, menggunakan email untuk mengganggu, mengancam atau memalukan seseorang yang lain. Ataupun kita menyebarkan kabar angin, rumors melalui mana-mana laman sosial. Ataupun kita ada satu lagi cara, kadang-kadang kita tak sangka kita rasa ada someone bila kita buka kita punya media sosial dan kita rasa kurang senang dengan komen daripada orang yang tertentu. Apa action yang kita buat adalah kita menekan satu butang, betul? Satu butang yang melaporkan bahawa individu dengan nama akaun begini telah melancarkan ancaman kepada kita. Okay, sedangkan mungkin individu tersebut hanya memberi satu komen yang mungkin kita tidak boleh terima. Tetapi tindakan kita melaporkan kepada pihak admin bagi sesuatu media sosial itu menyebabkan dia telah digantung. Okay, ini memalukan dia. Sebenarnya secara tak langsung itu memalukan dia. Itu jenis yang pertama, gangguan atas talian. Okey, yang jenis yang kedua adalah ini adalah fake account, selalunya penyamaran atas talian. Okey, di mana ada individu yang sanggup menggunakan kadang-kadang dia menyediakan satu akaun yang baru dengan tujuan untuk memalukan individu yang lain. Okay, dia ambil gambar kita, apa saja personal info yang ada pada kita, dia create untuk menyediakan satu laman web yang baru dan dan kemudian digunakan laman web tersebut untuk membuat perkara yang tidak baik. Jadi bila orang lain melihat orang lain akan melihat, akan menyangka mangsa adalah orang yang mempunyai sikap perangai yang tak senonoh. Jadi ini sebenarnya akan menjadikan satu keadaan mana dia akan rasa tertekan sebab dia tak pernah melakukan aktiviti tersebut tetapi disebabkan wujudnya fake account yang dilakukan oleh orang lain. Okey, ini adalah penyamaran atas talian. Okey. Ataupun satu lagi catfishing. Catfishing ni kita contohnya kita berdendam dengan seseorang. Okay, saya membuat satu akaun yang sama lebih kurang dengan yang kita tahu kan dia punya Facebook macam mana ataupun dia punya WhatsApp macam mana, dia punya profile, dan kita cuba melakukan hubungan, maksudnya kita buat hubungan dengan orang lain. Okey, dengan kalau kita lelaki dengan perempuan yang lain, dan kita last kita kenakan orang tersebut, tetapi orang tu tidak tahu sebenarnya bukanlah mangsa itu sebenar pemunya kepada akaun tersebut. Itu adalah penyamaran atas talian. Okay, saya sambung lagi sikit boleh. Okey, yang ketiga adalah penyalahgunaan foto. Jadi kalau kita tengok baru-baru ni ada isu orang di mana mereka kata di hotel, di tandas, di bilik persalinan pakaian ada terpasangnya kamera yang kita tak nampak. Apa tujuan kamera tersebut? Okey, salah satu tujuan kamera tersebut kalau kita tengok sekarang ni adalah mereka menggunakan gambar-gambar daripada kamera tersebut yang dirakam oleh kamera tersebut untuk memeras ugut. Okey, memeras ugut orang yang lain. Okey, ataupun cyberbully juga berlaku jika kita ni kawan baik asalnya. Betul? Kita ni kawan baik. Tetapi disebabkan satu sengketa, kita sanggup nak memalukan sahabat kita tersebut dengan melancarkan gambar-gambar yang tidak baik, pornografi. Atas nama dia. Seolah-olah dia berminat dengan gambar tersebut. Betul? Jadi apa tanggapan orang terhadap beliau? Okey, jadi itu juga adalah cyberbully. Okey, kalau kita tengok sekarang ni pun dalam berita kan ada kes di mana couple lah selalu atau pasangan suami isteri, betul? Mereka yang pernah ada hubungan intim sebelum ni. Okey, apabila hubungan itu terlerai, salah satu untuk membalas dendam, betul? Menggunakan taktik peras ugut. Okey, kalau tak nak teruskan hubungan, saya akan blast dia punya gambar dekat media sosial. Okey, itu juga sebenarnya cyberbully. Dan sebenarnya cyberbully ni sebenarnya bukan daripada orang asing.
Betul, cyberbullying ni berlaku daripada kawan-kawan kita juga. Orang rapat dengan kita, betul? Yang ada rasa tak puas hati. Okey. Kalau macam dalam YouTube kita tengok macam gosip-gosip ke apa, Yes. dia punya gambar depan pun dah menunjukkan yang dia nak memecah belahkan satu benda. Kadang-kadang dia selalunya kadang-kadang dia banyak ditokok tambah. Betul. Kadang benda tu taklah berapa sangat dia punya isu, tetapi atas rasa ingin balas dendam. Selalunya cyberbullying ni balas dendam lah. Mungkin nak mengenakan orang lain. Tak puas hati. Yes, tak puas hati. Ada satu lagi pihak mungkin dia nak mencari keuangan. Betul? Cara memeras ugut. Itu cara lebih profesional lah. Maksudnya daripada cyberbully dia boleh dapat duit. Okey, ada juga keadaan di mana cyberbully berlaku apabila ada orang yang sanggup wujudkan blok-blok undian. Betul? Dalam contoh dalam kelas dia buat blog, dia minta kawan-kawan, sebab sekarang selalunya mesti dia orang ada WhatsApp group ke dan IG dan sebagainya. Okey, mereka akan buat satu undian mengatakan okey dalam kelas kita siapa yang paling gemuk. Petition lah. Petition. Yes. Bila walaupun benda tu kawan-kawan, tapi rasa malu kalau kita terpilih lah antara senarai yang buruk-buruk tu kan. Okay, rasa malu tetap ada. Rasa depression tu juga tetap ada. Sebab benda ni apa yang berlaku dalam dunia maya ni, once kita macam pool dan sebagainya, dia punya kita boleh deliver dia kepada ramai orang betul, melalui kita boleh share dengan perisian yang lain. Okay, yang terakhir adalah video shaming. Okay, video shaming ni saya nak ingatkanlah kepada student kat sini. Ini yang kadang-kadang saya juga mungkin buat, orang dewasa mungkin buat, kanak-kanak remaja pun mungkin buat. Adalah pertama, antara dikatakan bully cyber di bawah video shaming adalah kita prank kawan-kawan kita rakam dan kita upload di media sosial. Terasa saya miss. Terasa saya miss. Sebab kalau prank, selalunya prank tak ada prank yang orang tahu. Betul? Yalah. Jadi mangsa tu yang takkan tahu. Okey. Kadang prank dia punya level tu biasa-biasa. Tapi kadang-kadang ada prank yang level dia agak memalukan. Kesan dia bila kita nampak macam over sangat. Okay, jadi tindakan kita, dia sebenarnya prank tu boleh, tapi tindakan kita rakam dan upload. Itu dia menjadi bully cyber. Bila kita rakam dan upload tu, okay, orang lain tengok, orang lain ketawakan, orang lain bagi komen. Sebab kita bila kita dah upload, kita tak boleh kontrol orang untuk komen. Masa tu kita tak boleh kontrol dah. Tindakan kita upload, orang komen, followers komen, jadi siapa yang boleh kontrol. Jadi kat situ bermulanya bully cyber. Okay. Satu lagi adalah kita merakam memang betul-betul kejadian yang memalukan. Tadi prank kita macam kita nak happy, tak ada apa-apa. Ini kita merakamkan kejadian-kejadian yang memalukan. Contohnya kita pergi makan kat restoran, kita nampak ada satu couple tu bergaduh, kita rakam dan kita upload. Itu banyak berlaku kan kalau kita tengok. Yes, itu sebenarnya secara tak langsung kita sebenarnya ingat pelajar semua, saya juga, okey, sebenarnya tindakan kita merakam, okey, sebarang event yang mungkin berlaku secara kebetulan dan kita upload. Ini sebenarnya bila bermula kita upload. Okay, kita upload di media sosial dan mendapat reaksi daripada warga netizen yang lain, okay, dengan komen yang pelbagai. Pada masa itu kita telah menjadi pembuli. Okay, secara tak langsung couple tu tak tahu pun dia gaduh. Kita tak boleh nak sangkal apa yang berlaku, tetapi kita tak tahu cerita sebenar. Dan tindakan kita untuk upload itu sebenarnya secara tak langsung kita dah bagi orang satu dunia melihat apa yang berlaku dan memberi peluang untuk mereka melakukan hentaman demi hentaman. Okay, itu ada dalam video yang kategori bully cyber di bawah video shaming. Jadi yang ni sebenarnya sekarang sangat banyak orang tak tahu tindakan. Kadang-kadang kita ni satu lagi suka memviralkan. Okey, suka memviralkan itu sebenarnya secara tak langsung dia memviralkan, dia ada kebaikan. Bila kita viral, kadang-kadang dia menjadi pembuka mata kepada pihak kan, macam Epic You, betul? Bila viral tu berlaku, dia akan datang dan tolong. Itu satu kebaikan viral. Itu sebab kita melihatnya dari segi positif. Okay, dari segi yang negatifnya, viral ini menyebabkan, okay, kalau tak ada satu ni, masalahnya dia viral dan tak ada penjelasan kan. Kita upload tak ada penjelasan, ni kes apa? Orang tengok, orang dengar je.
macam contohnya yang kes masa PKP yang Chinese tu kena ada satu video dekat Kepong, Chinese tu kena saman dengan polis. Okey, orang kata macam-macam lah, memburukkan PDRM, tapi sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Dia kes tu jadi membuli apabila tiada penjelasan yang konkret tentang apa berlaku dekat video tersebut. Okay, that's why kalau kita ni jenis suka merakam, mungkin kita terakam sesuatu yang yang peristiwa yang berlaku. Jadi kalau boleh, kalau kita tak clear dengan apa sebenarnya yang berlaku, baik kita jangan upload. Jadikan dia dalam rakaman kita saja. Tapi kalau kita clear sebenarnya apa yang berlaku dan kita rasa daripada event tu orang itu memerlukan tindakan yang lanjut. Okay? Contohnya kalau tengok macam anti yang Food Panda. Kita tengok kan, kalau tak ada penjelasan orang akan ingat macam dia kena dera dengan anak ke. Okay, bila ada penjelasan dan kita ada orang viralkan dengan penjelasan, jadi ada tindakan yang cepat. Itulah beza dia. Okay? Sebenarnya beza benda baik dan benda buruk dalam internet ni sebenarnya di hujung jari kita. Betul? Once kita send dengan yakinnya memang benda tu bawa kebaikan, dia bawa kebaikan lah. Kalau tidak, dia akan last sekali menjadi keburukan kepada orang lain. Keburukan kepada orang lain itu adalah di mana kita dah jadi pembuli. Sedangkan mangsa tu tak kenal pun kita. Dia tak ada dosa pun dengan kita. Betul? Tapi sikap kita yang suka nak kejar viewers, betul? Nak jadi orang pertama yang posting. Jadi itu sikap kita menyebabkan ada masa depan orang lain yang sangat-sangat, mungkin tindakan kita hanya tekan send tu saja menyebabkan masa depan orang lain dah kabur. Okay? Dia akan jadi benda yang sebaliknya. Okay, panjang tak apa. Okey, jadi daripada apa yang Puan Rahayu sharing tadi, jadi kat sini kita boleh nampak lah, kadang-kadang tindakan kita terlalu taksub menggunakan media sosial. Okay, kita suka upload, kita suka viral, kita suka share. Sebenarnya kita pun berpeluang ataupun kita ni sebenarnya boleh juga dianggap sebagai pembuli, tapi di cyber. Dan semua orang pun juga berpeluang untuk menjadi mangsa buli. Okay, cuma kita sedar dan tak sedar, dan mungkin perkara ni kita kurang maklumat. Okay, dan sebenarnya kesan dia memang sangat-sangat teruk lah, bagi mereka yang jadi mangsa. Okay, sebab apa? Sebab media sosial ni terlalu luas, dia punya jaringan dia. Mungkin sekali je kita share, satu Malaysia, even satu dunia boleh dapat maklumat tersebut. Sebab dia memang dah tak ada sempadan. Jadi pelajar-pelajar, selepas ni sebelum kita hendak share, kena fikir dulu. Kena tapis apa yang kita nak share ni, sama ada dia betul ke ataupun dia boleh menjejaskan pihak yang lain. Jangan suka-suka nak share, jangan nak kejar viewer, jangan nak kejar populariti di media sosial. Jadi boleh tak Puan Rahayu jelaskan apa sebenarnya perbezaan buli cyber ni dengan buli-buli yang kita biasa dengar sebelum ni, buli-buli yang lain tu. Okey, kalau zaman saya sekolah kalau buli, kalau Cik Man pun kena buli kat sekolah memang teruk lah, betul? Okey, kena tumbuk. Okey, maksudnya kecederaan dia adalah kecederaan fizikal. Betul? Ada juga kecederaan mental, maksudnya kita dipulaukan macam tu. Tapi kita kenal siapa orang yang buli kita. Betul? Kita tahu dia ni yang buli kita, siapa yang buli kita. Tetapi buli cyber, tadi kan tengok contoh kan, buli cyber pertama kita tak kenal siapa pembuli kita. Betul? Kita tahu siapa yang kanan yang komen ni, siapa yang kau pandai-pandai komen. Kita pun cakap kan, kau pula yang komen, kau siapa? Kau siapa? Who are you? Dia kata. Tapi itulah dunia cyber. Okay, saya nak beritahu kamu dunia cyber ni sebenarnya kalau kita tengok jenayah cyber ni, bully cyber ni one of jenayah cyber lah. Dunia cyber ni adalah dunia tanpa sepadan. Okay, macam kita kalau dunia fizikal, macam duduk dalam bilik ni dah selamat kan. Kita kat luar, orang tak boleh kejar kita sampai sini. Tapi kalau bully cyber, once orang bully kita, menyorok mana pun lah, selagi handphone tu ada dengan kita, selagi dunia internet tu masih berfungsi, selagi itulah dunia cyber, bully cyber ni tetap akan mengekori kita 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Betul? Betul. Dan kesan dia takkan boleh terpadam sampai bila-bila. Betul?
Okey, jadi yang kedua, itu pertama, kita tak kenal pasti dia punya siapa yang bully kita. Dan kadang-kadang kita, macam tadi saya beritahu kamu kan, kita upload tak sengaja. Okay, mungkin kita nak share, tadi aku jumpa ada couple ni lah dekat Amir Esai, dia bergaduh. Okey, dia bergaduh, pecah-pecah barang. Kita upload, kita tak kenal pemangsa tu siapa, betul? Pembuli tak kenal siapa yang dia punya pemangsa. Pemangsa pun sebenarnya dia tak kenal pun siapa pembuli, tak kenal pun. Itu je dia jumpa dan terus upload. Betul? Yang kedua adalah tadi tak ada sempadan. Okey. Yang ketiga adalah sebenarnya kalau pembuli luar, pembuli fizikal kat sekolah tu ke ataupun pembuli jalan raya tu, kalau dua kereta tu bully, satu pembuli, satu kereta kena, itu je pembuli je. Betul? Dia takkan ada pula panggil orang lain untuk bully sekali. Tetapi dunia cyber, okay, bila you share, orang lain bagi komen, orang lain tak komen pun like lah. Sebenarnya itu adalah pembuli-pembuli tambahan yang datang untuk membuli mangsa yang sama berdasarkan situasi yang di-upload. Betul? Kita like je kadang-kadang dalam kelas pun. Kan, tiba-tiba kamu tangkap kawan kamu tengah present. Dia present macam tegak-gagak. Mungkin dia jenis, ada orang ada kelemahan dia kan. Dia tegak-gagak. Lepas tu kita gelak-gelak. Kan kita kata apa pasal tegak-gagak. Lepas tu orang pun like. Orang tak komen pun, kawan-kawan semua like. Dalam tu ada 100 orang, dalam grup tu ada 100 orang, 75 like. Okay, apa perasaan kita? Betul? Apa perasaan kita diperlakukan begitu? Walaupun kita nampak like, tapi like tu nampak kan siapa yang like. Betul? Sedih tak kita bila yang like tu adalah kawan baik di sebelah kita, grup kita pun yang like sekali. Walaupun tujuan dia like tu sebenarnya nak gelak je, tapi sebab dia menjadi satu faktor kepada dia rasa maruah dia tercela. Okay, orang tahu kelemahan dia. Jadi sebenarnya secara tak langsung, okay, bully cyber ni berbanding bully biasa, orang yang nak jadi pemangsa tu kita tak boleh nak halang. Betul? Mungkin dari grup tu, tapi kalau kamu forward lagi, dia akan datang daripada orang luar pula. Betul? Dan yang ketiga, dia akan berlaku selama-lamanya. Kalau bully biasa, cikgu panggil ataupun tindakan undang-undang dikenakan kepada pembuli, selalunya dia akan kurang. Ataupun kalau kita rasa dah tak boleh, kita tukar sekolah. Ataupun kita tak payah kawan dengan dia. Betul? Tapi kalau bully cyber, kalau terutama kebanyakan media sosial masih menggunakan email yang sama, kerana kita tak tukar email. Bila kita pergi email lain, orang akan cakap, ini kan, you ni kan yang tegak-gagak dalam WhatsApp tu. Padahal itu dalam Facebook dah. Betul? Okay, nampak? Maksudnya proses membuli itu tidak akan berakhir selagi dunia internet ni ada. Sebab kamu kena ingat ya, sebab apa sahaja kita upload, contohnya kamu guna WhatsApp, apa sahaja yang kita upload di WhatsApp, dia akan pergi kepada server WhatsApp. Bila sampai kat server tu, tak ada cara nak hilangkan dia. Memang tak ada cara. Dan banyak cara macam mana nak korek WhatsApp tu balik. Kalau kamu belajar bidang sains komputer atau bidang IT, kita ada banyak cara. Dengan Google sahaja sebenarnya ada arahan-arahan tertentu, kita boleh korek balik, kita boleh tengok balik history menggunakan, kita kan ada ID nama tu kan, untuk chatting ke, untuk WhatsApp kan. Kita boleh guna that nama untuk cari balik apa history dia sebelum ni. Menunjukkan bahawa apa yang dekat server tu tidak akan hilang. Selama-lamanya lah di situ. That's why macam kerajaan menyarankan janganlah kita upload perkara personal di dalam media sosial. Apa saja media sosial. Sebab pertama, dia mungkin jadi ancaman balik kepada kita. Kedua, one day kita tak tahu, one day mungkin kita akan jadi seseorang yang lebih baik. Betul? Kita mungkin nak naik pangkat, kita mungkin akan bertemu jodoh dengan orang lain. Tapi bayangkan kalau ada seseorang yang tak puas hati dengan kita, menggunakan history kita yang lama dan di-upload semua. Kan kamu nampak sekarang ni orang suka benda yang dah 8 tahun upload balik. Betul? Memories. Apa perasaan kita pada masa tu? Contohnya lah, kita nak naik pangkat, tiba-tiba kita punya kenaikan pangkat dicantas disebabkan kita pernah ada isu. Yes. 5 tahun yang lepas. Tak semua orang akan selama-lamanya jahat. Betul? Semua orang akan buat, orang ada dua sisi, yang baik dan yang buruk. Tapi tak perlulah di-uploadkan benda yang sisi yang buruk itu kepada dunia internet. Sebab dunia internet, once dah masuk, orang itu kan upload, memang tak boleh pulang balik ke kita. Macam kalau saya yang
ada dekat zaman ni, zaman teknologi ni, kita tengok kebanyakannya lebih pada gelak dulu baru tolong. Gelak dulu baru condemn. Lepas tu lagi satu Miss, apa pendapat Miss lah? Ini memang berkait betul lah. Yang adakah bully cyber ni kalau macam kita tengok dekat WhatsApp sekarang ada stiker. Muka-muka member kan. Yes. Itu dikira bully cyber juga. Itu sebenarnya saya pernah baca ya, ada orang yang agamawan lah. Dia mengatakan sebenarnya kita tak boleh letakkan muka sahabat kita kan, macam dulu muka siapa dulu yang Asif betul. Digunakan muka diorang, wajah mereka digunakan sebagai stiker di dalam mana-mana aplikasi. Muka saya pakai tudung ni. Yes, betul. Sebenarnya tak boleh. Itu sebenarnya memalukan lah. Kita dah memalukan sahabat kita. Sebab stiker tu kalau gambar sahaja tak apa, dia ada perkataan di situ. Betul. Dan dia bila itu kemudian dia boleh bebas digunakan dalam mana hantaran. Betul. Macam kita posting letak je tak ada masalah. Betul. Yes, dia akan sampai ke orang. Sebenarnya tindakan itu juga adalah bully cyber. Tadi dia di bawah foto lah, penggunaan foto. Itu di bawah. Kan tadi ada jenis-jenis kan. Penggunaan foto untuk memalukan, menakutkan atau menjatuhkan marah orang, sama ada dalam bentuk stiker ke atau dalam bentuk hantaran dalam media sosial, video dan sebagainya, itu dikira sebagai bully cyber. Cuma yang kita jadi rasa macam biasa, sebab kita adalah dah biasa melakukan perkara yang tak betul. Okey, disebabkan salah satunya adalah di Malaysia ini, bully cyber ni dia tak ada akta yang jelas. Betul? Yang berlaku dekat Ziza, yang berlaku dekat artis, yang berlaku dekat macam ahli politik, selalunya yang berlaku yang nampak teruk kepada mereka yang ada nama lah, ada reputasi. Okey, tetapi sebenarnya benda ni bila dah biasa sangat, kita tak merasakan itu satu kesalahan. Betul. Kita merasanya itu sebagai satu kelaziman. Orang buat, kita buat. Betul. Orang boleh guna, kenapa kita tak boleh guna? Tapi impact dia, cuba bayangkan kalau muka kita, adik-beradik kita, mak kita, ayah kita, family kita lah, digunakan dia punya wajah untuk satu keadaan yang akhirnya menyebabkan mereka ada depression. Betul. Masa tu baru kita akan rasa, oh ini bully cyber, sebab dia dah kena dekat diri kita. Tapi masa kita posting, kita forward tu, kita tak rasa. Okay, jadi ingat ya, lepas ni kalau boleh jangan guna nama, muka individu yang individu lah. Gambar kartun tu tak apa lah kan. Walaupun hanya sekadar bergurau pun. Betul-betul. Walaupun hanya sekadar bergurau. Ini soalan tu Miss Farah pun, Ayus pun, apa pendapat Miss berdua? Macam kita tahu bully cyber ni kalau berkaitan dengan cyber, mesti kita, atau nama saya kata ni keyboard warrior lah orang cakap. So macam mana yang kita ni lagi orang yang ada nama, ada reputasi semua, diorang kadang bully cyber ni boleh datang daripada pembuli sendiri ataupun kita sendiri yang datangkan benda tu. Tapi macam mana yang orang yang tak buat apa-apa, dia just hidup dengan cara dia, tapi orang yang bully ni datang. Apa pendapat member satu? Kita tak menimbulkan apa-apa isu, menimbulkan apa-apa yang memburukkan lah, tapi dia tetap bully juga. Apa pendapat Miss tentang tu? Dia jadi mangsa lah. Saya ke Miss Farah dulu yang cakap? Dulu betul apa? Miss Farah. Kiranya dia jadi mangsa. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi aspek ni, dia akan beri kesan yang negatif lah kepada, walaupun dia tak buat apa-apa, tapi dia dimalukan di media sosial lah, sama ada di grup WhatsApp ke Telegram, IG ataupun Facebook semua. Sebenarnya sekarang ni kita kena bantu mereka jadi mangsa ni lah. Macam mana nak adapt ataupun macam mana nak menerima situasi tu, dan macam mana dia nak pulihkan balik. Sebab emosi ni sebab bila dah jadi bully cyber ni jadi mangsa, macam seperti yang Puan Ayus maklumkan tadi, dia punya kesan dia berpanjangan. Dia memang berpanjangan dan dia ambil masa untuk pulih, bergantung kepada kekuatan individu tersebut. Macam ni Miss? Okey, pada saya lah, kita baik-baik kan. Kita tak adalah kacau orang, tak ada posting tak teruk, tak adalah dislike orang punya, betul? Orang hantar, kawan-kawan hantar semua like. Okey, macam ni lah. Kita analogi dia macam dunia sebenar. Okey, kita tak buat apa-apa tapi kita kena ragut kan. Rumah kita mah biasa-biasa je, kena rompak juga.
Okey, bermaksud sebenarnya jenayah ni dia tak mengira siapa. Dia ada dia punya priority. Maksudnya dia macam nak rompak, mestilah perompak nak cari rumah yang besar-besar. Betul. Dia akan tengok. Lepas tu kalau nak ragut, dia akan tengok orang yang tak aware sangat. Bag pun sandang kat belah mana. Maksudnya tak ada security. Jadi begitu juga dunia cyber. Okey, siapa yang nak jadi mangsa, dia memang tak ada point atau apa orang kata, tak ada clue yang mengatakan kita ni boleh jadi atau kita tak boleh jadi. Okey, yang boleh kita buat adalah kita sentiasa berwaspada. Pertama, kedua, kita jangan tunjukkan bahawa kita ini adalah punca kepada bully cyber tu sendiri. Maksud kita kita bukan jenis orang suka post-post yang tak elok, kita bukan jenis orang yang suka condemn orang sebab orang menilai kita. Kita sebenarnya kita tahu secara tak sengaja bila kita berkomunikasi di alam maya, okay, orang menilai kita. Betul. Kadang-kadang komunikasi tu berlaku setahun yang lepas, tapi bila orang jumpa, kenal tak ni? Dia masuk hospital, dia tu memang baik. Okay, kalau aku cerita apa je kat dalam kelas ada masalah, memang sarjan tolong. Tapi memang dia jarang komen dalam WhatsApp group. Dia memang jarang komen. Okay, maksudnya kebaikan kita, apa yang kita buat di dalam dunia cyber ni sebenarnya orang perhatikan. Betul. Orang akan nilai bila tiba masanya kita akan dinilai. Jangan takut. Bila masanya kita akan dinilai, orang akan menilai yang baik-baik tentang kita. Okay, bila kita baik-baik saja, insya-Allah Allah akan lindungi kita. Allah akan lindungi kita daripada kadang-kadang orang niat nak buat macam tak jadilah pula. Macam tu. Sebab kita dilindungi. Jadi bermula dengan kita lah. Kita yang kena menjadi seorang YouTuber, kita kena jadi seorang IG, okay, pengguna IG, pengguna media sosial yang lain, Twitter dan sebagainya, yang beretika. Maksudnya kalau kita tak menyakitkan hati orang, tak menjadikan kita ini adalah pembuli cyber, insya-Allah kita tak akan terkena tempias tersebut. Kalau ada kena pun, dia punya efek dia tak macam kita tak banyak lah. Dia bukan menyebabkan sampai kita depression. Okay, yang itulah pada pandangan saya lah. Pada saya suka ada satu ayat ni, tegur jangan sampai mempertikaikan. Lagi satu, kita jangan ambil kejatuhan untuk menghukum. Kita tegur boleh, kita nak kecam pun tak ada masalah. Kita jadi keyboard warrior sepanjang masa terpulang. Tapi yelah, macam Miss pun cakap, bila dah jadi pembuli cyber ni, kita tak boleh stop diorang. Kadang diorang tak ada point pun, diorang akan cari juga point untuk bully kita. Okay. Mungkin Mia ada sambungan lagi. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada yang cyberbully ni, mesti dia memberi kesan yang sangat hebat lah, okay, kepada yang jadi mangsa. Okay, mungkin nak minta Puan Rahayu boleh sharekan apa kesan yang selalunya akan dialami oleh mereka yang jadi mangsa cyberbully ni. Okay, pertama yang saya share kat sini lah, saya share. Saya dulu pernah ada satu WhatsApp group lah. Okay, WhatsApp group saya. WhatsApp group diwujudkan untuk bekas-bekas pelajar kolej kediaman masa saya belajar kat ijazah dulu kat UPM. Okay, mungkin sebabkan saya ni jenis kurang bagi komen. Kadang-kadang kita tak sempat terlampau banyak WhatsApp group. Setelah setahun, admin tu dalam tu dia kata okay, dia decide untuk remove siapa yang tak aktif. Okay, pada perasaan saya masa tu adalah kenapa apa sebenarnya tujuan WhatsApp ni? Kita ada tujuan kita, ada kawan-kawan kat situ bila benda penting, contoh kalau ada sakit. Sebab kita pun macam umur saya kan dah 40 lebih, ada yang sakit ke, ada perlukan bantuan, kita tahu kan, kita nak tolong kawan-kawan yang pernah belajar sama-sama masa degree dahulu. Tetapi apabila admin start remove mereka yang tidak aktif, saya rasa macam down tau. Saya rasa macam sedih sangat. Kita pernah, sebab saya masa belajar degree tu 4 tahun. You bayangkan 4 tahun kita sama-sama pernah susah macam you all kan. Tiba-tiba bila kita dah kerja, kita dah ada family, kita di-remove kan hanya disebabkan kita tidak aktif. Okay, jadi rasa pertama memang rasa depression, rasa sedih, rasa macam kita ni macam tak dihargai. Betul? Sedangkan kita pernah susah sama-sama makan masa tu tak ada duit, pinjaman masa tu saya pinjaman marah kalau tak ada duit makan lagi sama-sama. Jadi rasa macam benda tu hanya disebabkan tu kita di-remove kan. Itu pertama, depression. Okay, kedua mungkin ada rasa marah. Betul? Sebab macam bully lah, kalau kita kena dipukul, rasa marah, rasa macam tidak adil berlaku kepada kita. Okay, seterusnya bila dah lama benda ni dipendam-pendam, dia akan efek kepada kita punya performance.
Kalau masa tu kita belajar, mungkin kita dah kelas pun macam hadir tak hadir, ataupun kalau hadir pun macam tak boleh fokus. Kemudian tugasan dah start lambat buat sebab mungkin dalam grup kita ada masalah dalam grup kelas. Okey, kalau result pun ada nampak dia punya perubahan dia. Kalau kerja, prestasi kerja berkurang. Okey, dan paling teruk adalah apa dia, Cik Man? Paling teruk kesan dia daripada bully cyber. Saya stres lah. Stres. Lagi teruk. Lagi teruk. Bunuh diri. Yes, bunuh diri. Betul lah. Bunuh diri betul. Bunuh diri ni is real. Okey, bunuh diri is real. Okey, sebab kalau kita tengok terutamanya negara-negara kalau melibatkan selebriti terutama Korea, okey, banyak dia punya artis yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Yes, disebabkan bully cyber. Okey, tak sanggup lagi menahan kecaman daripada netizen. Sebab kadang-kadang netizen tu berasal daripada peminat mereka sendiri. Kadang-kadang daripada pihak pengurusan mereka sendiri. Okay, dan kalau Malaysia ni pun banyak kes. Okay, antara kes dia ada satu pelajar college tu dekat Penang China, Chinese boy, dia bunuh diri, terjun daripada tingkat berapa disebabkan tak silap saya dia dimalukan disebabkan keputusan peperiksaan dia. Okay, ada satu pelajar India tu pula dia dibunuh diri. Ni India. Di Penang juga, okey, dia bunuh diri disebabkan bermula dengan TikTok. Okey, dia bekerja kat kedai. Saya rasa masa tu dia kerja part time ke, dia kerja dekat kedai runcit dan kedai tu ada pekerja Bangla. Jadi masa TikTok tu berlaku, memang ada gambar dia dengan Bangla tu menari lah. Jadi isu dia kat situ orang pertikaikan dia sebagai orang Malaysia couple dengan Bangla. Jadi benda tu bertalu-talu tanpa dia diberi kebenaran untuk membela diri. Akhirnya sebab dia tertekan, sebab dah family dah tahu kan. Okey. Family pun dah mempersoalkannya. Jadi akhirnya dia rasa tak boleh nak go on lagi dengan kecaman tu, dia bunuh diri. Okay, jadi sebenarnya cyberbully ni bagi mereka, sebenarnya saya bukan setakat cyberbully, apa saja depression lah. Okey, apabila lagi tidak terkawal oleh seseorang individu, mereka akan mengambil jalan terakhir dia adalah menamatkan riwayat mereka. Okey, jadi itu kesan yang paling teruk. Jangan disebabkan posting kita, that's why lah, jangan disebabkan posting kita, jangan disebabkan like yang kita buat untuk sesuatu hantaran tu, okey, kita menyebabkan satu nyawa akan meninggalkan dunia. Okey. Okey, jadi terima kasih Puan Rahayu. Okey, sebenarnya memang teruk sebenarnya kesan bagi mereka yang telah menjadi mangsa cyberbully. Okey, cuma kita jangan menjadi orang yang mencetuskan ataupun menjadi pemangsa. Okey. Jadi selalunya sebelum berlakunya sesuatu perkara pasti ada langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah untuk kita mengelak kan kita ni menjadi mangsa bully cyber. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kita nak mengatasi benda ni ataupun untuk kita mengelakkan diri kita sama ada kita jadi mangsa ataupun jadi pemangsa untuk bully cyber ni? Masa. Okey, yang pertama dah bila kita cakap pasal bully cyber ni, dah saya cakap tadi, sebenarnya bully cyber ni bermula daripada melalui perisian-perisian tertentu di dalam kita punya gadget. Okey, pertama kita sebagai pengguna media sosial especially, kita kena amalkan keselamatan internet. Maksudnya kita mungkin boleh pasang perisian yang sesuai yang mungkin boleh menapis, okey, sebarang hantaran dan kebanyakan media sosial pun saya rasa dia ada setting, betul tak? Yes, setting yang di mana kita boleh hidekan siapakah yang boleh melihat hantaran kita. Jadi kebanyakan kalau kita bersifat tidak terlampau public, betul? Tidak terlampau share kepada umum, kita rasa mungkin kita peluang kita untuk menjadi mangsa tu agak kurang. Yang kedua, kalau kita ni, setiap kita ni ada tanggungjawab bawah kita. Macam saya ada anak, Cik Man ada adik, ada kakak, adik-beradik, betul? Ada mak ayah. Pertama kita ingatkan mereka tentang etika dalam melayari internet. Maksudnya kita kena beritahu mereka. Sebab kadang-kadang orang ni guna je kan, tapi dia tak tahu sebenarnya nak guna ni dia ada etika dia, dia ada peraturan dia yang kita follow. Okey, seterusnya yang penting tadi itulah, jangan suka-suka share
Okey, jangan suka-suka share apa ni kan tak betul. Info kita. Maklumat peribadi kita. Okey, maklumat peribadi kita ni kadang-kadang boleh datang daripada gambar-gambar yang kita suka ambil selfie tu. Betul. Contohnya hari tu kita nak pergi kelas, kita selfie depan pagar rumah kita. Belakang rumah kita, nombor rumah kita. Betul. Skema akan dapat. Orang kalau contohnya kalau orang tahu kan, orang tahu kita dia pada grup mana, dan satu lagi dalam Facebook dia ada mutual friend, betul? Okey, jadi kalau orang tu memang berhasrat buruk terhadap kita, dia cuba cari taman kita tu, cuba kawan dengan someone kat situ, betul? Dan dia jadi mutual friend dan dia boleh blast anything yang tak baik tentang kita. Okey, yang seterusnya adalah pastikan apabila kita menghantar mesej tu, kita perhatikan mesej yang kita hantar ni dia ada ada mesej yang kesat atau tak. Betul. Kadang-kadang kan setengah orang walaupun dia tulis F atau dia letak lepas tu dia tulis C, lepas tu dia letak, tapi orang tahu. Orang dah tahu apa. Betul? Ataupun satu lagi yang saya rasa nampak macam kalau orang tua kata menjawab je kan. Bila kita reply mesej orang dengan caps letter tu. Kau nampak macam kita protes lah. Yes. Marah ke apa ni? Besar semua. Lepas tu tanda seru. Okey. Walaupun dia kata okey kan. Tapi macam orang akan rasa nada je. Nada tu. Walaupun internet tak berbunyi, tapi nadanya boleh dibaca. Okey. Jadi itu adalah cara. Sebab bila buat macam tu, orang akan ingat kita ni tak suka dia. Betul? Orang akan ingat kita ni memprotes komen dia. Betul? Jadi di situ akan bermulanya rasa-rasa tak puas hati, rasa dendam bermula. Jadi itu sebenarnya dia punya orang kata point kan, mencetusnya kita ni akan jadi pembuli ataupun kita ni akan kemungkinan besar menjadi mangsa kepada buli cyber. Betul, kita jadi pencetus, kita kena siap sedia untuk hadap apa yang kita akan hadap akan datang. Tindakan kita satu lagi, tindakan kita ni suka remove orang. Remove orang ni, remove orang tu. Okay. Satu sebenarnya macam ni lah. Kadang-kadang memang kita ni suka menegur. Tapi sebenarnya lah yang saya tahu kan, kalau kita betul niat nak tegur orang, tegur secara private. Message dia kan, dia boleh message private kan. Message dia. Okay. Jangan tegur dia secara public di dalam grup. Okay. Sebab itu menjatuhkan maruah dia. Okay. Pada kita mungkin okey, tapi pada dia tidak okey. Perasaan kita tak sama, betul? Jadi kalau niat betul-betul kita nak tegur orang, tegurlah melalui private message. Okey, tindakan kita sebenarnya bila kita komen atau kita bagi nasihat, mungkin nasihat kita betul sebenarnya, tapi di secara public itu sebenarnya seolah-olah nak menjatuhkan maruah dia. Okay, nak memalukan dia. Ini juga dianggap sebagai bully cyber. Ini etika sebenarnya. Etika kita menggunakan media sosial. Jadi macam mana kita nak tahu sekiranya mungkin rakan terdekat kita ataupun adik-beradik dia adalah mangsa kepada bully cyber ni. Ada tak tanda-tanda je? Apa tanda Cik Man? Kalau rasa macam kita rasa kita dengan dia dah lain, itu je. Kita akan jadi lain. Antara hubungan kita dengan dia dah lain. Sebab kalau isu tu tak ada, kita dengan dia akan jadi macam biasa. Kita boleh gelak-gelak, kita boleh apa. Tapi bila benda tu datang, macam Miss cakap, benda tu datang daripada orang sekeliling kita sendiri, kita dengan dia akan jadi lain. So kat situ boleh jadi isu yang dia sebenarnya antara berdua, antara individu dengan individu. Tapi bila benda tu jadi tak sedap, kita tak bincang dengan elok, kita tak cuba nak settlekan, dia akan jadi boleh melibatkan orang lain lagi. Orang yang macam kau ni tak ada kemungkinan, tapi kau pun ada. So itulah dia. Dia sebenarnya antara kita sendiri juga. Betul. Tapi kalau ikut kan dia tengok dia punya, kalau kita tahu orang tu jadi mangsa, betul tak Cik Man? Okay? Kita akan tengok orang tu dia punya emosi dia lain. Betul? Dalam kelas dia mungkin dia cuba duduk jauh-jauh. Sama ni duduk sama-sama, dah jauh-jauh. Betul, kalau hubungan dua orang tak puas hati, dah jarang chat, dah jarang message, dah jarang jumpa. Okey. Kemudian makan pun kurang, kesihatan pun dah merosot. Itu antara tanda-tanda. Jadi kalau kita nampak lah anak kita ke adik kita, ataupun dia macam bila dia tengok handphone tu kan, dia macam menggeletar tau. Betul, dia tengok handphone, dia letak, dia tolak. Dia macam
ada reaction bila digunakan sesuatu gadget, apabila digunakan sesuatu aplikasi itu. Ataupun dia macam bila kita tanya, okey macam mana kelas online okey. Malas nak cerita. Kenapa dia nak malas cerita? Mesti ada something kat situ. Betul? Mungkin dia punya pensyarah dah maklumkan dia. Betul? Kadang-kadang kita punya pensyarah ni pun ada ego juga. Student dia tak buka kamera. Tak gosok gigi lah tu. Tu macam itulah. Macam saya lah kan. Jadi benda-benda tu kadang-kadang ada student mengambilnya sebagai benda yang biasa. Tapi ada yang mungkin dia rasa terkesan dan hari-hari dia je yang kena. Betul? Asyik dia yang jadi mangsa. Asyik dia yang jadi contoh tak elok dalam kelas. Lama-lama dia pun bosan. Betul? Jadi kalau mak dia pun tanya macam mana kelas online, malas lah nak cakap. Betul? Jadi itu sebenarnya juga secara tak langsung sebenarnya pensyarah tu pun jadi pembuli sebenarnya. Betul? Kita tak sedar. Tapi mungkin lepas ni lah saya pun kena berubah lah. Betul tak? Kita kena pastikan kita tak mewujudkan keadaan bully tu. Sebab bila kita bully, betul tak? Macam contohnya pensyarah dah kata dia tu teruk, kawan-kawan pun akan label benda yang sama. Orang pun tak nak ambil dia dalam grup, betul? Saya tak. Itu je kan. Secara tak langsung dia macam memanglah aku dulu teruk tapi sekarang aku nak berubah. Tapi kenapa kawan-kawan pulaukan aku? Awal palau aku. Betul? Macam itulah. Bila kita palau kat orang, kita rasa dipalau tu sebenarnya kita dah jadi mangsa bully cyber. Okey, jadi sekiranya kita ni adalah jadi mangsa bully. Okey, apa sebenarnya yang kita perlu lakukan? Kita nak kena report polis ke ataupun apa yang kita langkah-langkah yang kita boleh lakukan sekiranya kita ni adalah mangsa kepada cyberbully ni? Okey, kalau sebenarnya cyberbully ni dia ada dia punya orang kata kesan yang teruk atau kesan yang biasa. Okey, kalau kesannya kita rasa kita boleh hadap. Okey, kita pun tak nak ambil benda tu sebagai satu benda yang serius. Kita boleh go on live kita macam biasa. Okey, just kita mungkin lakukan tindakan lah. Kita left group ke, kita rasa memang tak boleh dah. Okay? Kita bagi explanation pun orang tak nak dengar. Left group atau tukar akaun lain, buka akaun lain. Okay? Tapi kadang-kadang bully cyber ni dia menjejaskan reputasi, akhirnya juga akan menjejaskan dia punya pendapatan macam artis. Okay? Bila dia difitnah, bila dia dihina, okay, apa yang berlaku, reputasi dia akan menurun. Okay? Bila reputasi dia menurun, sedangkan mereka dalam bidang seni ni, reputasi itulah yang diorang punya orang kata faktor untuk diorang dapat jobs. Yes. Okay, jika fitnah ini menyebabkan reputasi mereka terjejas, maruah mereka tercadar, pendapatan mereka juga merudum, kita boleh buat laporan polis. Dengan syarat setiap mesej yang menunjukkan kita difitnah tu, tak kisah dari melalui aplikasi apa, mestilah disimpan, di-save. Screenshot je lah. Okay? Sebab bila kita buat laporan polis, polis nak tengok bukti sejauh mana. Bukti sejauh mana yang dikatakan bully tu, fitnah tersebut. Okay? Yang itulah. Lepas tu satu lagi, kita ni apa jua lah, bukan setakat bully cyber. Apa saja masalah yang menanda, kadang-kadang kalau kita seorang-seorang tak nampak jalan penyelesaian. Okay? Kita kena cari orang yang kita trust. Jangan cerita balik ke FB. Aku kena bully dekat WhatsApp, balik pergi bucur katil dekat FB. Meratap. Okey. Yes, meratap di situ. Jangan. Kalau kita jenis orang yang kuat, semangat, apa saja komen datang kita boleh filter, mana baik, mana buruk, is okay. Tapi ada orang yang dia punya kekuatan dalaman tu tak macam tu. Betul, dia tak boleh membezakan mana yang orang komen, mana orang bagi nasihat. Jadi kalau keadaan menjadi lebih buruk, sebenarnya stop. Okay, cari penyelesaian di media sosial. Kalau di media sosial lah puncanya masalah kita berlaku, bukanlah maksudnya jangan lagi cari penyelesaian di media sosial. Okay? Kalau kat college ada Puan Farah sebagai kaunselor, ataupun kalau kamu ada kawan baik, paling senang dengan parents lah. Okay? Sebab parents lah adalah orang yang boleh mendengar baik dan buruk kita tanpa judge. Betul? Dia takkan judge kita. Baik buruk macam mana dia dengar. Tapi kawan-kawan kadang-kadang dia judge. Betul? Okay, jadi kalau nak cara terbaik, nak settlekan masalah, kita balik kat family. Kalau family boleh memahami. Okay, atau ahli keluarga yang lain. Itu cara yang terbaik. Okay?
Okey, terima kasih daripada Puan Rahayu. Okey, untuk pengetahuan semua, Puan Rahayu ni juga adalah merupakan ketua program Diploma Cyber Forensik. Okey, jadi semua mesti nak tahu kan apa yang bestnya program ni dan peluang nak bekerja nanti, okey, bila kita dah belajar dalam bidang ni. Okey, mungkin Puan Rahayu boleh share sedikit tentang apa peluang dalam program ni. Okey, kita bermula dengan forensik itself ya. Forensik tu apa ya? Forensik tu kita ada 2 orang kat sini, Anis senior dan Anis junior. Itu saya punya student cyber forensik. Okey, bermula dengan words forensik. Forensik ni bermaksud satu proses analisis bahan bukti yang tujuan dia untuk membantu proses kehakiman. Itu adalah forensik. Depan dia ada komputer forensik. Komputer bermaksud proses analisis bahan bukti ini fokus kepada bahan-bahan digital. Bahan bukti digital. Contohnya kalau ada kebakaran, kita ada jumpa CCTV yang merakamkan kejadian tersebut. Jadi CCTV itu dah dikira sebagai digital evidence, bahan bukti digital. Jadi bahan bukti itulah mesti diproses. Jadi siapa yang nak proses? Mereka yang ada kepakaran dalam bidang IT. Jadi mereka inilah, jadi dalam program ini kita sebenarnya kita split, saya boleh cakap lah, kita ada sebenarnya pelajar akan dapat 2 kemahiran. Pertama bidang IT itself, sains komputer itself. Kedua, mereka kena tahu bidang forensik. Okey, jadi gabungan 2 inilah yang akan menghasilkan mereka-mereka yang ada kepakaran dalam bidang diploma in cyber forensik. Sebab forensik ni ada 2, satu sains forensik, yang tu yang berdamaian. Jumpa dadah, analisa dadah jenis apa, jumpa pisau, darah ni darah siapa, itu forensik science. Yang tu kepakaran dia memang kena biofizik kimia, dan selalunya mereka ni adalah bidang perubatan. Kalau patologi yang mayat tu lah. Kalau kimia maksudnya dia kena buat degree ataupun bidang dia dalam kimia. Tetapi komputer forensik adalah orang dalam bidang sains komputer, dalam bidang IT, tetapi membantu proses analisis bahan bukti untuk dibawa ke pihak pengadilan. Pihak pengadilan ni bermaksud bukan mahkamah sahaja ya. SPRM, LHDN, Custom, Kementerian Penguatkuasaan yang melakukan penguatkuasaan. Jadi semua bidang, kementerian ni memerlukan mereka untuk menganalisis bahan bukti digital. Okey. Jadi memang menariklah program ni kalau pelajar di luar sana kalau berminat untuk bidang yang perlu membuat kajian, perlu menganalisis, boleh join program ni. Jadi terima kasih Puan Rahayu untuk jadi tetamu kita untuk topik hari ini iaitu cyberbully. Dan terima kasih kepada pelajar yang menonton kita punya sembang santai hari ini lah. Jadi saya serahkan semula kepada Cik Man. So kita dah dengar tadi penjelasan, perbincangan dan macam-macam lagi pasal topik kita bully cyber. So pada saya untuk pembuli-pembuli di luar sana, ni berkaitan isu. Kita kalau boleh jangan betulkan yang salah, jangan salahkan yang betul. Kalau benda tu kita tak buat, benda ni takkan timbul isu. Lagi satu, buat apa kita nak jatuhkan orang? Adakah kita akan rasa kita di atas? Tak. Bila kita jatuhkan orang, maksudnya sebenarnya kita yang lagi bawah daripada orang yang kita dah ni. So kalau boleh jangan menjatuhkan orang tanpa sebab, kecuali benda tu datang daripada orang tu sendiri. So pada saya tak ada apa pun saya cakap sebenarnya. So terima kasih kepada Puan Farah sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Puan Rahayu sebagai tetamu jemputan untuk topik kita mengenai bully cyber. Maaf kalau ada salah silap daripada saya ataupun daripada moderator dan tetamu kita sendiri. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kami sendiri. InsyaAllah kami perbaiki apa yang patut. Kita habiskan di sini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa minggu hadapan. Dengan topik yang berlainan. Harap semua sentiasa tengok setiap minggu. Itu saja daripada saya, Cik Man. Kita jumpa minggu depan dan bye. Assalamualaikum.